Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar tingkatan 2 subjek geografi. Hari ini murid-murid akan mempelajari bab 3 pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Pembelajaran ini disampaikan oleh cikgu Khairul, iaitu murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baik, kita mulakan pelajaran kita berkaitan pergerakan bumi. Sebelum kita tahu tentang sistem suria dapat dalam galaksi lah. Caranya sistem suria itu terdiri daripada matahari. Dan diikuti 8 planet lah yang utama. Untuk Tarit, Zurah, Bumi, Marikh, Mystari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Di mana kita berada dalam sistem suria ni? Kita berada di planet yang ketiga yang matahari. Jadi kita ada di sinilah. Baik. Bila sebut tentang pergerakan bumi, murid-murid kena ingat bahawa bumi ini bergerak. Bumi ini bergerak. Jadi, apa tujuan bumi ini bergerak? Yang pertama, dia bergerak dengan berputar mengikut paksinya. Kalau kamu tengok bumi kat sini, ataupun kamu boleh tengok contoh globe bumi, kalau kamu perasan dia punya tu sengit kan. Buminya sengit. Ada satu tiang tengah tu condong 3 darjah. Kalau kita tengok gambar di sini, ini adalah paksinya. Jadi bumi ini berputar mengelilingi berputar mengikut paksinya sambil mengelilingi matahari. Bila dia mengelilingi matahari, dia mesti ikut orbit. Setiap planet yang ada di sistem suria ini, dia ada orbit. Jadi dia bergerak mengikut orbit. Apa itu orbit? Orbit ni laluan jalan untuk bumi beredar mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Itu juga dengan planet-planet lain lah. Jadi secara tidak langsung, bumi ini sentiasa bergerak dengan yang pertama berputar mengikut paksinya sambil mengelilingi matahari. Baik, kita sekarang sentuh tentang putaran bumi dahulu. Putaran bumi. Kalau kamu lihat di dalam buku teks itu sudah diterangkan. Bumi bergerak tu bagaimana? Yang pertama putaran bumi. Jika kamu lihat di sini, ini adalah struktur bumi. Di mana bumi mempunyai satah tegak. Kamu kena ingat, bumi berputar mengikut paksi. Paksinya condong. Sengit sikit mengikut sudut 23 darjah. Ataupun 23,5 darjah pada satah tegak. Maksudnya, daripada satah tegak ni dia condong sikit. Jadi, dia berpusing dari barat ke timur. Timur ke barat, barat ke timur pusing. Mengikut satah tegak je lah. Baik, kemudian putaran bumi dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Jelah timur ke barat, barat ke timur. Lawan jam lah kan? Lawan jam. Seperti yang cikgu pusingkan sekarang ni. Lawan jam. Dan satu putaran mengambil masa selama 24 jam. Jikalau kamu tengok dalam jam tangan kamu, ada 12 pagi, ada 12 malam. 12 pagi, 1 sampai 12 tengah hari. Kemudian disusuli 1 petang sampai 12 tengah hari lah kan. Jadi itulah dia putaran bumi berputar. Baik, bila kita dah tahu macam mana bumi bergerak dengan berputar mengikut paksi, maka kita kena tahu pula apakah kesan-kesan putaran bumi. Apakah kesan-kesan putaran bumi? Okey, sekarang bumi bentuknya bulat begini dan kita punya paksi bumi sondong macam ni. Bila cahaya matahari menyinari kawasan yang terdedah pada bumi ni, pada bumi, struktur bumi ni, maka bahagian di sini mengalami musim siang. Musim siang. Manakala bahagian yang di belakang ini, kalau murid perasan, bahagian ini akan mengalami waktu malam. Sebab itu ada 12 tengah hari pula. 12 jam siang, 12 jam malam. Kena ingatlah, bila bumi berputar, kawasan itu
mengalami 12 jam siang, kemudian putar lagi 12 jam malam. Ni kesan dia lah. Dan kena ingatlah hasil pergerakan bumi iaitu putaran bumi, ada sesetengah tempat itu malam dan siang tak sama panjang. Kadang-kadang waktu malam lebih daripada 12 jam. 12 jam, 12 jam, 18 jam. Yang ada sesetengah tempat waktu siang dan malam 24 jam. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbezaan waktu tempatan. Perbezaan waktu tempatan ini adalah hasil daripada putaran bumi yang mengambil masa selama 24 jam. Dalam tempoh 24 jam itu, dia telah menghasilkan sebanyak 15 longitud atau 4 minit bagi setiap satu longitud. Yang mana setiap putaran itu memberi waktu yang berbeza. Waktu, masa yang berbeza. Murid-murid kena ingatlah, setengah-setengah tempat waktu siang tak sama dengan waktu di negara kita. Masanya tak sama, cuaca waktu pun tak sama. Kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam telah mewujudkan 24 zon waktu, iaitu 1 jam bagi setiap satu zon. Maknanya satu zon, inilah waktu dia. Inilah waktu dia. Inilah waktu dia sampailah ke zon 24. Setiap zon ini waktunya berbeza. Jam berapa berbeza. Contoh waktu Malaysia katakan pukul 7 atau 8 malam. Waktu di negara Afrika Selatan. Mungkin 7 hingga 8 pagi. Waktu di mana? San Francisco. Mungkin pukul 4 hingga 5 pagi. Jadi perbezaan waktu itu adalah disebabkan oleh putaran bumi itu sendiri. Putaran bumi itu menyebabkan bumi mempunyai 24 zon waktu. 24 waktu yang berbeza bagi setiap kawasan di bumi. Baik. Kesan peredaran bumi yang seterusnya ialah pembiasan angin lazim dan juga kejadian pasang surut. Kedua-duanya ini disebabkan oleh tarikan gaya graviti bumi. Jadi maka terhasillah pembiasan angin lazim dan juga kejadian pasang surut. Kita tengok pembiasan angin lazim. Apabila bumi berputar dari barat ke timur, maka menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan sebagai daya Coriolis. Daya Coriolis ni adalah tarikan graviti bumi setelah bumi berputar mengelilingi paksi. Baik, bila berlakunya tarikan graviti ataupun daya Coriolis, maka ia menyebabkan tiupan arah angin yang lazim, tak kiralah dari arah utara ke selatan ke, maka tiupan angin itu terpesong dipengaruhi oleh tarikan graviti tersebut. Jadi kita boleh lihatlah di hemisfera utara, daripada kutub utara hingga ke kawasan garisan khatulistiwa, pergerakan angin terpesong ke arah daripada tiupan arahnya lah. Terpesong ke arah kanan. Contohnya lah, udara dari tiupan angin daripada utara hemisfera utara, bila berlaku tarikan graviti, angin itu dibias dan dipesongkan ke arah kanan. Manakala di hemisfera selatan, pergerakan arah angin itu dari hemisfera selatan terpesong ke arah kiri. Ini berlaku disebabkan oleh tarikan graviti. Begitu juga dengan kejadian air pasang surut. Kalau kamu biasa pergi di pantai, kamu tengok laut, ada kalanya air itu pasang, ada kalanya air itu surut. Ini berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam. Sebab apa? Sebab tarikan graviti antara bumi dengan bulan. Air pasang ini disebabkan bulan. Tarikan graviti bumi dengan bulan. Bila bulan berputar, bumi berputar dan bulan juga berputar mengelilingi bumi, maka berlakulah kejadian air pasang surut. Kamu boleh perhatikan video ini.
Baik, jika kamu perhatikan di sini, daya tarikan graviti bulan di bumi yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Ke mana saja bulan pergi, air laut itu akan pasang. Air laut itu akan pasang. Dan tarikan graviti juga yang ada di bumi juga menyebabkan air laut juga pasang pada waktu pagi. Jadi itu adalah kesan peredaran bumi disebabkan adanya tarikan graviti bumi dan juga bulan. Baik, jika tadi kamu dah belajar tentang kesan putaran bumi, ya, yang boleh menyebabkan pembiasan angin lazim dan air pasang surut. Kenapa air itu pasang? Bila pasang air naik, bila bulan beredar tempat lain, kawasan itu air surut. Sekarang kita akan belajar pula tentang peredaran bumi. Peredaran bumi. Peredaran bumi, seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, bumi ini bergerak, bumi ini hidup. Jadi selain bumi berputar mengikut paksinya, bumi ini akan bergerak mengelilingi matahari. Ini dinamakan sebagai peredaran. Beredar. Dia berjalan di sini kan. Dia pusing kat sini ikut orbitnya. Selama 365 hari ataupun 1 tahun. Baik. Untuk kesan peredaran bumi, maka berlakulah kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Di kawasan iklim yang bersederhana. Terutama di kawasan hemisfera utara ataupun kawasan hemisfera selatan lah. Kalau kamu ingat balik, bumi ini ada hemisfera utara, hemisfera selatan. Di hemisfera utara kita ada kutub utara, garisan Arktik, Sartan, tengah-tengah garisan Khatulistiwa dan bawahnya ialah hemisfera selatan diikuti dengan garisan jadi, garisan Antarktik dan juga garisan dan juga kutub selatan. Baik. Bila berlaku peredaran bumi, maka berlakulah kejadian 4 musim. 2 solstice, 2 equinox. Solstice equinox ni apa? Cikgu terangkanlah. Kalau equinox ini melibatkan musim bunga dan juga musim luruh. Kalau solstice, dia melibatkan cuaca lah. Panas dan sejuk. Kita tengok apa yang dikatakan kejadian 4 musim sebentar lagi. Baik. Ini adalah kesan 4 musim, kejadian 4 musim di hemisfera utara dan di hemisfera selatan. Kenapa kita kata kejadian 4 musim? Bila bumi ini mengelilingi matahari, maka sesuatu kawasan yang terletak di kawasan hemisfera utara. Mana datang hemisfera utara ni? Daripada kutub utara sampai garisan tengah ni. Kawasan ni hemisfera utara. Daripada garisan tengah sampai ke bawah ni, ini adalah kawasan hemisfera selatan. Baik, sambung semula. Bila dia berputar, maka berlakulah kejadian 4 musim. Yang pertama, equinox musim bunga. Ini kemudian putar lagi selama 3 bulan. Pada bulan Jun, berlakulah solstice musim panas. Kemudian mengelilingi matahari lagi, mengambil masa 3 bulan. Kemudian berlakulah solstice, equinox musim luruh. Kemudian 3 bulan lagi, mengelilingi matahari. Berlakulah musim solstice musim sejuk. Okey, cikgu punya clue mudah aja. Jika kamu jumpa soalan macam ni, langkah pertama kamu buat T macam ni. Langkah pertama kamu buat T. Kemudian kamu tulis dekat sini, ni GK. GK. Cikgu nak kena conteng ke? GK ni ialah maksudnya garisan
khatulistiwa. Atas bawah khatulistiwa. Bila atas dan bawah mestilah melibatkan equinox. Equinox apa? Yang ingatlah, atas Mac, belah kiri Jun, September, Disember. Dia 3 bulan. Atas ini mestilah musim bunga. Kalau hemisfera selatan musim luruh. Jadi maknanya kawasan ini mestilah sama panjang. Itu juga dengan kawasan di bawah ni. Pada bulan September, garisan khatulistiwa, bumi matahari pancar di kawasan khatulistiwa menyebabkan musim luruh di hemisfera utara. Kalau hemisfera selatan musim bunga. Dia selang-selang. Sama juga masa siang dan malam sama panjang. Malam dan siang sama panjang. Okey. Jadi kalau kawasan kiri kanan ni awak kena ingatlah, kalau di kiri sini ni berada di garisan sartan. Kalau garisan sartan, cahayanya panjang. Musim udara pula. Hemisfera utara mengalami musim panas. Jadi soltim musim panas. Jadi kawasan hemisfera selatan dia menghadapi musim luruh. Jadi kutub utara kat sini mengalami siang 24 jam. Malam di kawasan kutub selatan mengalami malam 24 jam. Kutub utara dan kutub selatan je yang 24 jam, 24 jam pagi, 24 jam malam. Begitu juga di kawasan kanan di sini. Awak garis T, kemudian GK, GS, yang ni GD. GD ni maksudnya garisan jadi. Apa? Cahaya matahari ni dia pancar ke garisan jadi. Mana garisan jadinya? Mana garisan jadinya? Garisan jadinya mana? Kena pastikan garisan jadi di mana. Bila awak tahu kenapa garisan jadi itu menyebabkan equinox musim sejuk. Equinox musim sejuk kerana kawasan hemisfera utara ini mengalami musim sejuk. Yang bawah ni hemisfera selatan ni, yang bawah ni, kawasan bawah ni yang mengalami panas. Jadi kawasan hemisfera utara malam dia lagi panjang berbanding kawasan hemisfera selatan, siang dia panjang. Jadi kutub utara sama macam yang tadi belah sini, malam 24 jam, kutub selatan siang 24 jam. Itu apabila matahari terpancar di garisan jadi. Ingat buat T, GK, GS, GJ. GJ menyebabkan solstice musim sejuk, GS menyebabkan solstice musim panas, GK di atas menyebabkan musim bunga, GK di bawah menyebabkan musim luruh. Ni clue je nak ingat. Nak faham lebih terpinci, murid-murid boleh baca di sini. Rujukan juga ada di sinilah. Okey, seterusnya. Kesan peredaran bumi itu menyebabkan berlakunya fenomena gerhana. Kamu murid-murid pernah dengar kan? Biasanya gerhana bulan, gerhana matahari. Kenapa berlakunya gerhana matahari? Kenapa berlakunya gerhana bulan? Berapa tahun sekali berlakunya gerhana? Biasalah, faktor gerhana ini disebabkan oleh pergerakan bumi yang beredar mengelilingi matahari secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kamu boleh baca di sinilah. Apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus, pada ketika ini bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutup oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Di kawasan ni lah gerhana bulan berlaku. Kamu boleh tengok waktu malam bulan ni tutup, tak terang.
Ini contoh video di sebelah lah. Kalau gerhana matahari, dia satu baris juga. Sama macam gerhana bulan, satu baris. Cuma bulan itu menutup bumi. Tadi bumi itu menutup bulan. Sebab apa bumi menutup bulan? Bila dia berputar, bulan pun mengelilingi bumi. Bila dia berada dalam satu baris, dah terjadi gerhana bulan. Tetapi kalau gerhana matahari, apabila bumi mengelilingi matahari, dalam masa yang sama bulan juga mengelilingi bumi, maka apabila bulan itu berada di tengah-tengah yang menutup bumi, maka berlakulah gerhana matahari. Kamu boleh tengok video di sebelah. Kadang-kadang tak semua tempat gerhana mataharinya dapat cincin. Kadang-kadang setengah tempat bulan sabit. Kadang-kadang bulan sabit beginilah. Kadang-kadang bulan sabit terbalik. Mengikut tempat. Tak semua tempat sama. Okay? Tak semua tempat bentuk gerhana bulan tu sama. Ada berlaku macam inilah. Begini. Jadi secara teorikalnya itulah kesan akibat peredaran. Baik, kita teruskan kepada latihan. Kali ni kita ambil latihan daripada buku teks lah. Soalan terkesilan kata ni kan. Baik, soalan pertama. Kita jawab dahulu soalan menegak lah. Soalan menegak. Kemudian barulah kita jawab soalan melintang. Okay. Soalan nombor 1. Matahari tegak di garisan apa semasa ekuinik musim luruh? Ingat, bila melibatkan ekuinik atas, garisan GK. Ekuinik bawah, garisan GK juga. Atas tu bunga, bawah tu luruh. Ingat baliklah. Kalau tak ingat juga, kamu ingat atas bawah. Atas bawah tu GK. GK tu apa? Khatulistiwa. So, jawapan pertama ialah khatulistiwa. Okay, betul. Tahniah. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, peredaran bumi menyebabkan kejadian. Cikgu dah cakap tadi, ada berapa? 3 ke 2 ke 1? 4. Okey, betul. Nombor soalan B, jawapan dia 4. Baik, soalan C. Daya Coriolis. Daya Coriolis ni tarikan graviti lah. Boleh menyebabkan pemengsongan arah tiupan. Tiup apa? Tiup bersepati. Kan? Tiup apa? Tiupan angin. Okey, bagus. Okey, soalan G. Bahagian sebelah atas garisan khatulistiwa hingga ke kutub utara dikenali sebagai daripada garisan tengah bawa ke kutub utara. Mestilah hemisfer apa? Utara. Okey, bagus. Baik, selesai sudah soalan menegak. Kita tengok soalan melintang. Apakah terjadi apabila bulan atau bumi tidak mendapat cahaya matahari? Tadi cikgu dah cakap tadi kan. Apabila berlaku pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam masa yang sama, bulan juga mengelilingi bumi, maka kawasan itu tidak akan mendapat cahaya matahari ataupun tak dapat keterangan bulan, cahaya bulan. Jadi apakah peristiwa yang berlaku itu? Gerhana. Okey, bagus. Jawapan dia ialah gerhana. Baik, soalan seterusnya, kejadian pasang surut air lah berlaku disebabkan oleh inilah tadi cikgu dah cakap tadi. Daya Coriolis, daya Coriolis antara bumi dengan bulan atau bulan dengan matahari. Bumi dengan matahari, bumi dengan bulan. Itu pada waktu malam. Kalau waktu pagi, bumi dengan matahari. Menyebabkan air surut pada waktu petang. Pasang pada waktu pagi. Macam pernah lagu Melayu, zaman awak kecil-kecil, air pasang pagi, surut pukul 5. Nampak? Pasang pagi pada waktu pukul 6, pukul 7 air pasang. Bila pukul 12 sampai pukul 5 air surut. Jadi apakah jawapan dia? Jawapan dia ialah tarikan. Bagus. Dan soalan keempat, pada 22 Disember matahari tengah hari berada di garisan
Ini yang belah kanan. Melibatkan Equinix. Equinix. Jadi, G apa? GD tu apa? Garisan jadi. Okey, bagus. Dan soalan terakhir. Pergerakan bumi pada paksinya dari barat ke bumi dikenali sebagai... ni bumi ni bergerak ni. Dia bergerak pusing. Ikut paksi dia. Dari barat ke timur dia sebagai pergerakan ke putaran. Okay, bagus. Tahniah. Kita pergi ke latihan seterusnya. Okey, kita teruskan latihan yang terakhir. Baik, yang soalan yang pertama lah. Yang manakah kesan pergerakan bumi? Kalau jumpa gambar bumi macam ni ataupun sebelah ni, kau tengok ni anak panah dia ke sini. Maksudnya dia pusing. Okey. Jadi dia tanya apa soalan ni? Soalan ni tanya tentang kesan putaran bumi. Okey, jawapan dia apa? Adakah gerhana bulan, siang malam, gerhana matahari atau kejadian empat musim? Dan tentulah kejadian siang dan malam. Soalan kedua, berdasarkan raja di bawah, pada kedudukan bumi yang manakah kutub utara mengalami siang 24 jam? Sini. Atau sini. Dia mestilah solstice. Siang dan malam 24 jam ni mesti solstice. Ingat tu saja. Jadi mesti di sinilah dua ni. Equinix musim panas. Jawapannya B. Antara yang berikut yang manakah bukan kesan peredaran bumi? Bukan. Pembiasan angin lazim. Salah lah ni putaran bumi. Pasang surut air. Ya betul. Gerhana bulan. Ya betul. Musim sejuk. Tak juga. Dia mesti kejadian 4 musim. Jadi jawapan yang paling tepat ialah 2 dan 3. Kejadian di bawah berlaku pada bulan Disember. Bulan Disember di sinilah. Ingat. Di sini apa? March. Jun. September. Disember kat sini. Dan dia mesti garisan jadi. Garisan jadi kat sinilah. Dah confirm lah. KS. GK. GS. GD. GD tu garisan jadi. Garisan jadi tu kat mana ni? Bawah ni. Hemisfera selatan ni. Jadi, waktu siang lebih panjang di hemisfera selatan. Betul lah ni. Terutama di kawasan kutub selatan. So, jawapan dia ialah, apakah kejadian tersebut? Soalan tanya, apakah kejadian tersebut? Mestilah kawasan sini solstice. Solstice musim panas. Yang 4 ni solstice musim sejuk. So, jawapan dia ialah B. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan struktur. Nyatakan kesan putaran bumi. Cikgu dah ajar soalan nombor 1. Jawapannya apa? Okey, putaran bumi. Apa kesan dia? Dah belajar kan? Bagus. Kejadian musim malam, siang malam. Kejadian pasang surut. Atau pembiasan angin. Yang kedua, nyatakan kesan peredaran bumi. Ingatlah 4 ni. GK. Ini musim bunga. Ini musim Equinix musim luruh. Ini solstice musim panas. Yang ni solstice musim sejuk. Jadi apa pergerakan bumi ni? Ini namanya peredaran bumi. Nyatakan kejadian 4 musim. Tadi cikgu dah cakap tadi. P ni apa? Okey, kita tengok. Q ni ialah Equinix musim bunga. Bunga kat atas. Salah ni. Bunga kat atas. Luruh kat bawah. Yang ni salah. Siapa yang perasan? Equinix musim luruh. Bunga kat atas. Luruh kat bawah. Kemudian yang ini. Mestilah solstice musim panas. Yang ini solstice musim sejuk. Kita dia. Ada yang perasan. Ini salah. Salah ni. Ada yang bagi tahu cikgu awal-awal. Salah. Dan apakah kesan dia yang seterusnya soalan C? Kejadian 4 musim. Kejadian fenomena gerhana. Okey, murid-murid, tahniah cikgu ucapkan. Jadi, jangan lupa tekan button like, sharekan video ini kepada rakan-rakan dan tekan button subscribe. Banyakkan latihan lah pada latihan-latihan, buku-buku latihan yang cikgu berikan. Semoga video ini membantu murid-murid untuk berjaya menguasai pelajaran ini. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.